Assalamualaikum guys, selamat datang ke SRTV. So, ini adalah benda yang memang sudah lama dalam plan aku untuk aku kongsikan kepada kamu. Individu ini pun pernah aku sebut jugalah di mana aku menyatakan keminatan aku untuk membawa masuk pemain ni ke dalam Sabah FC berdasarkan keperluan kita mengikut taktik yang digunakan oleh head coach kita sekarang itu Juan Torres. Dan aku boleh katakan juga ini adalah merupakan satu position yang cukup dominan lah. Okay, digunakan pada mana-mana klub sekalipun, di liga di mana sekalipun. Ini adalah merupakan sekali lagi position yang menjadi anchor, kunci utama, antara kunci utama lah untuk kejayaan atau kekuatan sesuatu klub tersebut. So individu yang aku maksudkan ni tidak lain tidak bukan adalah Fadi Awad guys. Aku telah berkongsi dalam beberapa video, aku menyatakan keminatan aku untuk mendapatkan kelibat individu ni bersama di Sabah FC. Tapi pada sebelumnya aku merasakan pengambilan atau perpindahan pemain ni agak mustahil kerana ianya masih lagi mempunyai kontrak bersama PDRM sehingga bulan 12 tahun ni. Tapi hasil daripada pengumuman yang telah dilakukan oleh pihak penganjur bola sepak tempatan kita, di mana PDRM telah pun menyatakan hasrat mereka untuk tidak beraksi di saingan Liga Super, membuatkan pemain ini, status dia, data aku adalah berdasarkan Transfermarkt, telah dilabel sebagai without club lah, status dia without club. Terus membuatkan aku rasa macam, excited tu, aku bilang, boleh jadi ni, boleh on ni. Sekiranya management Sabah FC betul-betul ingin mendapatkan satu individu yang Super League proven lah, boleh beraksi di bahagian tersebut tanpa ada bilang orang tanpa kita perlu dia menyesuaikan diri dengan taktik, perlu dia menyesuaikan diri dengan bola sepak tempatan, culture tempatan. Ini adalah satu player yang tidak mempunyai sebarang masalah tersebut. Dia macam lebih kurang gini siap. Kau ambil saja, letak, terus jalan. Itu saja. Tidak payah ada apa-apa benda yang kau perlu risaukan. Ada juga bercerita mengenai insiden dia bersama Sabah FC sewaktu bersama JP tempoh hari. Something about racist argument lah. Tapi bagi aku itu bukanlah satu benda yang kita perlu menjadi tali ukur utama sama ada dia berminat ataupun tidak, kerana benda itu boleh diselesaikan memandangkan JP pun tidak bersama Sabah FC dan sekiranya pujukan atau agreement atau kontrak yang diberikan cukup bagus, aku rasa tidak masalah untuk kita mendapatkan pemain Fadi Awad ni guys. So dia ni again beraksi di bahagian defensive midfield. So berumur sekali lagi berumur 33 tahun dan juga boleh beraksi di central midfield lah, tapi dia lebih dominan berada di defensive midfield. Memandangkan Dean Pelicanos sudah tidak berada sama kita, the only player yang betul-betul aku nampak boleh beraksi di bahagian tersebut adalah Gary Steven Robert sahaja. Tapi kita tidak boleh mengharapkan Gary Steven Robert untuk beraksi di bahagian tersebut day in day out. Kita perlu ada rotation, dan rotation yang perlu ada sama kita pun perlu cukup kuat kerana sekali lagi position ni cukup crucial untuk formasi Sabah FC sekarang dan juga untuk mana-mana klub jugalah sebenarnya. So aku mengatakan begini pasal keberadaan dia without club ni bagi aku cukup menarik untuk semua klub yang berada di saingan Liga Super yang menginginkan satu sekali lagi pemain yang cukup berpengalaman berada di posisi tersebut. Dia ni bagi aku macam kalau kau mau dirty player, dia boleh lakukan. Player yang boleh kawal tempo permainan, dia boleh lakukan. Player yang boleh anticipate pergerakan bola, dia boleh lakukan. Walaupun berketinggian 167, lebih kurang tinggi aku 168, tapi dianya tidak menghalang untuk beliau beraksi dengan cukup bagus as a defensive midfield sekali lagi. Aku selalu nampak ni, bukan aku follow sangat PDRM punya match lah, tapi kalau ada masa aku akan tengok, dia tidak masalah untuk dari segi fizikal apa semua. Doesn't matter player tu tinggi, besar daripada dia masih boleh lakukan benda semikian. Dan ini adalah position yang betul-betul kita perlukan dan kita tidak miliki. Even musim lepas pun sebenarnya kita tidak miliki
pemain yang boleh beraksi sedemikian. Last pemerintahan aku adalah Park Tae-soo. Itu saja. So kamu imagine kita melalui musim beberapa perlawanan tanpa individu yang betul-betul neutral berada di position tersebut, kita cuba beraksi sebenarnya. So based on result yang kita miliki bersama Juan Torres pada musim lepas tidaklah begitu bagus sebenarnya, tapi walaupun begitu kita 1, 2, 3, 4 kekalahan kalau aku tak silap kita miliki. So kamu tengok, imagine yang lain tu menang dan seri lah. Kamu imagine dengan kekurangan yang kita miliki, kita masih mampu untuk mengemudi perlawanan. Apatah lagi sekiranya kita memiliki pemain yang betul-betul boleh mengisi ruang tersebut. So imagine macam mana pasukan Sabah FC. Aku tak cakap lah kita akan terus nombor 2, nombor 3, nombor 1. Tidak. Tapi at least kita boleh bersaing dengan bagus di saingan Liga Super. Dan aku believe lah, just say lah, Fadi Awad ni bersama kita pada musim lepas, mungkin kedudukan kita akan lebih baik daripada apa yang kita miliki sekarang ni. So, ini adalah berdasarkan pemerhatian aku sahaja. Aku tidak mengatakan juga ini adalah kunci utama atau resepi terakhir untuk melengkapkan klub ni. Tidak, tapi at least dengan beradanya beliau bersama Sabah FC, seperti aku katakan di awal video tadi, dia adalah Super League proven player yang kita tidak perlu risau lagi sama ada dia ni layak ataupun tidak berada atau mengemudi di position tersebut. Aku ada menyediakan sedikit taktik bot lah sebenarnya. So lebih kurang macam contoh lah kalau macam dia bersama Sabah FC. Again, this is based on Juan Torres punya formation rotation yang sering kali beliau gunakan. Daripada pemerhatian aku, Juan Torres ni is either dia akan guna 3 ataupun 3 ataupun 5 bahagian defensif lah. So aku boleh katakan sini Jose Angel, Dominic Tan dan juga Inham. Lepas tu Fadi Awad boleh ada di sini, Farhan Sifu boleh ada di bawah sini. Lepas tu midfield kita akan jadi macam ni, lebih kurang begitu. So aku meletakkan, kalau kamu nampak sana ada Ljubic, ada Angel, ada Fayad Zulkifli. Pasal so far mengikut maklumat yang aku dapat ni, ketiga-tiga pemain ni nampak macam cerah untuk terus, Ljubic dan Angel nampak cerah untuk terus kekal bersama Sabah FC. Fayad Zulkifli mengikut perkongsian rakan kita tu budak scoreboard, 3 dia orang lah, Fayad Zulkifli, siapa lagi tu, kejap lupa aku nama dia, yang daripada immigration tempoh hari, Fazrul Daniel, Halim Sari dan Fayad Zulkifli, dikatakan ada di dalam sesi latihan. Alah, nak nampak kamu gambar dia, sorry. Ada di sesi latihan bersama Sabah FC, cuma gambar mereka belum di-share lagi. Mungkin ada sedikit settlement yang perlu dilakukan di sebalik tabir, membuatkan kenapa mereka tidak ada dalam gambar latihan tersebut ataupun belum diumumkan. Tapi macam mana aku katakan tadi, setakat ni peluang untuk mereka bersama Sabah FC nampak cerah setakat ni. That's why kenapa formation tu aku letakkan sedemikian lah. Jadi bagi aku ini kira bagus lah sebenarnya. Okay, kalau untuk kita. So, Duye Ljubic aku boleh katakan as a, kamu boleh letak dia as a box-to-box midfield ataupun as a attacking midfield. Fadi Awad adalah merupakan anchor defensive midfield untuk Sabah FC. Jadi dia boleh memutuskan serangan pihak lawan lebih awal sebelum melorongkan bola kepada Duye Ljubic yang akan menggunakan kreativiti beliau untuk cuba menjana gerakan kepada 3 pemain yang berada di hadapan ini. Darren Lock aku letakkan di atas. Kenapa aku dah letakkan 2 pemain import Argentina yang aku kongsikan pada video sebelum ni? Kerana aku merasakan benda tu belum logik lagi sehingga pengumuman dikeluarkan lah. Tapi sekiranya betul kita mendapatkan salah seorang atau dua pemain import tersebut, aku yakin di bahagian hadapan ni akan lebih bagus lah. Okay, berdasarkan rumor sahaja. So itulah dia guys, aku nak tahu apa mau cakap sama ada benda ni campaign ataupun tidak. Tapi kalau boleh aku betul-betul pihak manajemen Sabah FC melihat video ni dan mendengar suara aku pasti juga anda ada yang bersetuju dengan pendapat aku ni, kerana sekarang ni aku ada buat poll di bahagian SRTV, di bahagian posting SRTV. Anda boleh lihat
di situ di bahagian post tu di mana aku nyatakan aku membuat undian lah sama ada tajuk dia patutkah sang badak dapat khidmat Fadi Awad. Sekarang ni ada 14 undian yang telah diberikan, so semuanya berada di bahagian bersetuju 100%. So aku menjemput anda-anda yang lain yang belum lagi meletakkan undian anda, pergi ke pos SRTV dan letakkan anda punya undian lah sama ada anda mau play ini bersama kita ataupun tidak. Tapi aku seriously, aku mau Fadi Awad bersama Sabah FC sekarang ni berdasarkan keperluan kita lah dan juga status beliau without club sebenarnya. Woi, semangat aku buat video ni guys. Sama ada benda ni boleh direalisasikan ataupun tidak terpulang pada manajemen Sabah FC. Dia orang tidak mau, aku okey saja. Dia orang mau, good job. Lebih kurang macam tu. So mungkin kita boleh hebohkanlah benda ni agar dia orang tahu. So letakkan pendapat anda tentang Fadi Awad ni di ruang komentar bawah. Bertemu lagi video seterusnya. Assalamualaikum.